Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, dan Allah masih jaga kita daripada segala angkara yang berlaku atas dunia pada hari ini. Dan selamat kita daripada segala bencana yang berlaku. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, dengan rahmat nikmat Allah, hari ini kita juga dapat kembali pada majlis ilmi kita di sini. Dan pelajaran kita hari ini sebagai sambung lagi, kita berbicara tentang fiqh Islam dan perkembangannya. Pada siri pertama dulu kita lalu maridah berkenaan dengan sumber bagi fiqh Islami dan juga keistimewaannya dan juga kelaziman iltizam kita, kewajipan kita terhadap fiqh Islami. Hari ini insyaAllah kita akan sambung pula dalam siri kita yang kedua. Siri kita yang kedua ni, barangkali kita ada milik lah, kadang ada mana milik tak. Siri yang kedua, sebagai sambung daripada dulu, ialah kita akan masuk cara berkenaan dengan tahap perkembangan fiqh Islami. Tahap perkembangan fiqh Islami. Kita nak tahu tahap dia, kanton dia. Fiqh Islam hari, yang mana kita mengaji ilmu fiqh kita mengaji ni, tahap dia, perkembangan dia mari pada awal hingga sampai hari ni setara mana. Kita nak tahu benda tu. Lepas tu kita boleh tahulah kita duduk di mana dengan fiqh Islami itu, insyaAllah. Maka sikit sebanyak kita akan dapat maklumat daripada apa yang telah dikemukakan oleh beberapa orang daripada ulama-ulama kita masa sekarang ni hubungan dengan tahap perkembangan fiqh Islami ni. Tahap-tahap yang dilalui oleh fiqh Islami. Ini kita nak tahu tahap-tahap, maknanya kanton-kanton, yuk-yuk yang mari itu, sehingga sampai sekarang ni, setara mana. Katanya, sesungguhnya kekayaan fiqh Islami yang ada itu tidaklah terkumpul sekaligus, tetapi dia terkumpul melalui beberapa kurun ataupun beberapa abad dan tahap-tahap yang dilaluinya. Itu kita gambar tengok. Katanya, sesungguhnya kekayaan fiqh Islami yang ada itu tidaklah terkumpul sekaligus. Masya Allah. Fiqh Islami, fiqh Islam yang mana ada pada kita ni satu kekayaan kita. Satu gedang ilmu khas yang mana ada pada kita. Yang mana banyak pada hari ini. Penuh mengtabah dunia. Bukan pak kita ni sikit sangat yang mengtabah kecil yang kita ni. Kita nak harap negara Islam tu banyak buku-buku fiqh. Fiqh Islam ini. Jadi terkumpul dengan banyak semua tu ia bukan dah terkumpul dengan sekaligus dak. Bukan sekaligus mari semua dak. Tetapi dia terkumpul melalui beberapa kurun, beberapa abad dan tahap-tahap yang dilaluinya. Tapi ia terkumpul melalui kurung-kurung. Ada tahap-tahap dia, kanton dia mari hingga sampai pada kita hari ini. Inilah kita nak tahu lebih kurang secara umum. Benda hal lepas dah, tapi kita lebih ada lah otak kita kata, ning dia fiqh Islam mari lagu ning. Undang-undang Islam mari lagu ning. Katanya fiqh Islami pernah melalui beberapa tahap, dan setiap tahap ada keistimewaan yang berlainan daripada tahap yang lain. Fiqh Islami ini mari beberapa tahap, beberapa run mari, beberapa yuk mari, beberapa kurung mari, dan setiap tahap tu ada istimewa yang tertentu. tahap pertama lagu tu, tahap kedua lagu tu, tiga lagu tu, ada hak fisik dia masing-masing ada.
Jadi setiap tahap tu ada istimewa. Ya pasal dia tabiat, benda tabi'i ya benda ni. Maknanya kalau orang pun supaya juga setiap orang ni ada istimewa masing-masing. Kalau kita kata orang ni, setiap orang tu ada istimewa masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Orang ni ada kelebihan, dia tak pandai benda lain. Ada benda yang pandai. Ada. Kita orang yang buat alih. Orang ni ada besen ni, orang ni ada besen ni. Kita suka orang ni. Fiqh Islami supaya juga tahap pertama yang tu ada istimewa dia. Tahap yang kedua tu istimewa dia. Yang tiganya gitulah seterusnya. Dengan siapa? Tahap yang terakhir. Ada istimewa masing-masing. Semua tu adalah dalam Islam belaka. Maka itulah kita nak tahu lebih kurang insya-Allah supaya jadi ilmu pada kita dan maklumat pada kita insya-Allah. Tahap-tahap yang dilaluinya adalah sebagai berikut. Ni dia. Saya kasar. Jadi setiap tahap tu ada, maka ini tahap-tahapnya berapa tahap semuanya? Ialah 6 tahap semuanya. Yang pertama, fiqh asrun nubuwah. Fiqh asrun nubuwah. Fiqh pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fiqh pada masa Nabi hidup lah mana fiqh? Pada masa Nabi hidup tu rupalah mana, kedudukan lah mana, istimewa lah mana, kita akan tahu. Tu sah. Itu pada masa Nabi hidup. Itu tahap pertama sekali. Yang kedua, fiqh asrul khulafa' ar-rasyidin. Semasa khulafa' ar-rasyidin. Fiqh pada masa khulafa' ar-rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa khulafa' ar-rasyidin, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada khulafa' ar-rasyidin. Pada masa itu adalah terdapat pembesar-pembesar sahabat-sahabat kibarus sahabat panggil kibarus sahabat, sahabat yang besar, sahabat yang mempunyai sifat-sifat yang lebih daripada orang lain pada masa itu. Itu panggil fiqh pada masa khulafa' rasyidin. Lah mana rupa kerana kita akan tahu insya-Allah. Yang ketiga, fiqh selepas khulafa' rasyidin. Fiqh lepas ada khulafa' rasyidin, iaitu dikatakan masa asrul tabi'in ataupun asrul sigaris sahabah, masa sahabat kecil-kecil, ataupun masa itu juga kibar tabi'in. Kita tahu sahabat dengan tabi'in. Kasar kita banyak kita tahap belakang dah, tapi kita ulas sikit supaya kita tergambar. Sahabat ni iaitulah kawan-kawan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak duk beriman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, bertimbang ilmu dengan Nabi. Itu panggil sahabat. Dalam kalangan sahabat tu kita dapati 4 orang yang jadi khalid, jadi orang kata Nabi lepas Nabi mati, iaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini panggil khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin 4 orang ni. Masa sahabat ni didapati kibarus sahabah, pembesar-pembesar sahabat-sahabat hak ilmu tinggi, hak kedudukan tinggi, itu panggil kibarus sahabah, banyakkannya duduk pada masa khulafa' rasyidin. Sahabat ni dia mendakwahkan orang lain, menyampaikan ilmu pada orang lain. Tahap yang kedua yang ambil ilmu pada sahabat tu panggil tabi'in. Anak murid bagi sahabat tu panggil tabi'in. Anak murid bagi sahabat panggil tabi'in. Anak murid Sayyidina Umar, anak murid Abu Bakar, anak murid Ibnu Umar dan sebagainya, mana semua anak murid hak ambil ilmu daripada sahabat panggil tabi'in. Puak tabi'in ni dia tak ada jumpa dengan Nabi. Dia tak ada jumpa dengan Nabi. Hak jumpa dengan Nabi tu puak sahabat ya. Karena itu golongan tabi'in ni dia ada kibar tabi'in. Tabi'in hak besar-besar, hak gedebe-gedebe. Jadi puak ni puak ambil ilmu daripada kibar sahabat, ambil ilmu pada sahabat-sahabat besar-besar tu. Jadi maka puak tabi'in ambil ilmu pada sahabat itulah kibar tabi'in. Kemudian puak sahabat ni yang mati lagi tinggal tak banyak, hak besar mati lagi tinggal hak ilmu kurang-kurang dan sebagainya. Itu panggil sigarus sahabah. Sigar sahabat. Kalau itu di ujung sahabat tu, di ujung hidup sahabat tu ada sigar sahabat, sahabat kecil. Dan di masa tu ada kibar tabi'in. Puak tabi'in hak besar-besar tu, hak ambil ilmu pada sahabat dulu tu. Jadi itu satu tahap bagi tahap fiqh Islami. Iaitulah tahap bagi
asrul tabi'in ataupun masa selepas pada khulafa' rasyidin, dan dikatakan masa asrul sigar sahabah, masa sahabat kecil-kecil, dan juga masa hak tabi'in besar-besar, puak-puak besar-besar tabi'in. Itu tahap yang ketiga. Masya Allah. Faham kita ada tak? Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, asrul a'immah. Asrul a'immah, asrul izdihar. Izdihar ni mana? Masa subuh. Ialah masa kesuburan. Masya Allah. Hak ni masa panjang ni. Tahap yang keempat ni penting sekali. Tahap ni lah tahap kata asrul a'immah. Masa a'immah. Timbulnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sauri, Ibrahim. Banyak masa ni. Ini panggil asrul izdihar. Masa kesuburan fiqh Islam. Kembali fiqh Islam pada masa ni, Masya Allah. Jadi ramal dengan fiqh pada masa tu. Ramal dengan ulama-ulama yang berpengalaman berilmu, ilmu fiqh tu. Itulah katakan asrul a'immah. Tahap masa imam-imam bagi mazhab dan imam-imam bagi ummah ini, dan juga dikatakan asrul izdihar. Masa kesuburan, masa subuh ilmu fiqh, Masya Allah. Itu tahap yang keempat. Bila subuh semua tu, naik tahap yang kelima. Ini, ya pasal dia dah benda ni. Ini. Tahap kelima ni asrul jumud. Asrul jumud. Masa kebekuan, masa beku. Dan tertutup pintu ijtihad. Katup pintu ijtihad. Masa tahap keempat tu masa subuh, masalah ramai sunuk sungguh pokok ulama pada masa tu. Siapa ada tak gapo-gapo boleh bincang, boleh istihad, boleh tubik. Tak ada pihak kata gapo. Tak ada macam timu dok mu tubik. Aku ada aku tubik, mu ada mu tubik, aku ada. Jadi masya-Allah ilmu berkembang, ilmu berkembang. Jadi bila kembang sampai ke mocok tu, ya pasal dia dah. Bila boleh cam tu, ya habis omon habis dah, tak agak dah. Lawan hak baru, jatuh dah lah. Jadi pasal dia dah kuasa pok gocah apa, kila-kila pun tak ada. Ya boleh meneh sampai boleh cam. Ngecam dia tu omon pun ya tak agak dah, kan pun tak agak dah. Patut ya turunlah. Ni supaya agak. Fiqh Islami pada masa tu subuh nak pergi, masya-Allah. Ada ulama-ulama satu. Lepas tu ulama-ulama tu pun mati. Timbul masa baru panggil asrul jumu, masa beku. Beku. Ini masa beku. Fiqh Islami beku. Tutup pintu ijtihad, mu tak ijtihad. Mu tak cukup syarat, mu tak ijtihad. Gitu ini. Katup pintu ijtihad. Masa ni panggil asrul jumud. Tahap beku ilmu fiqh. Cukup dengan apa ada dah. Kerana masa ijtihad dulu tu jawab belaka dah. Ya plan ni gapo semua dah belaka dah. Pas kita kerja ni tak ada kena kira gapo nanti ambil nu dah. Demo ada tak kena kira baru dah. Maka bawa pada otak dan ilmu ulama yang mana pada masa itu tu beku. Itulah katakan asrul jumud. Tapi ada istimewa, ada benda yang fisik pada masa dia apa sungguh pun jumud. Tapi ada masa, ada keadaan yang istimewa bagi dianya tertentu. Faham tak? Maka berlanjut dalam masa jumud, masa beku. Mari sampai tahap yang ke-6 katakan asrun nuhub. Asrun nuhub, masa kebangkitan semula, masa bangkit semula. Masa nak kemai semula. Itu dia ada. Ni dia boleh kita gambar fiqh Islami. Ya, tahap-tahap yang lalu ni tahap. Dia sampai pada kita hari ni. Sampai kita hari ni. Kita hari ni duduk pada panggil asrun nuhub, masa kebangkitan. Masa kebangkitan ni dia lawan apa dia? Dia kena berlawan dengan asrul jumud. Dia kena lawan dengan hak masa beku dulu. Oleh kerana otak beku dulu ada, otak beku mari hak baru nak baru ni, dia kena berlawan. Dia kena berlawan pula. Nak ubah benda dah ada lah otak jumud dulu tu je baru tu, nak plan tu bukan mudah otak manusia ni. Sebab tu dia jadi banyak tu. Faham tu tak? Tuduh kau ni, itu benda tu, itu kaum muda, itu kaum baru, itu wahabi, itu gitu, itu macam-macam. Kerana apa? Kerana aslun nuhub ni dia nak bangkit baru ni, dia kena lawan aslul jumud. Jadi dia bahasa dia dah, dia tabiat dia lagu tu buat kerana. Itulah sebagai maklumat pada kita sekalian
Secara umumnya kita nampaklah itu dia tahap-tahap fiqh Islami yang dilalui. Lepas tu kita akan dapat rasai dengan apa yang mana ada pada kita insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat itu sebagai ringkas secara umum tentang tahap bagi fiqh Islami dengan masa yang lalunya. Maka hari ini insya-Allah kita akan masuk nak kenal tahap pertama. Tahap pertama. Daripada ni itu kita ambil tahu so. Tahap pertama, fiqh semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun katakan asrun nubuwah. Asrun nubuwah. Lah mana fiqh pada masa Nabi itu lah mana bentuk rupa ialah mana, keadaan mana kita akan tahu. Fiqh pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Yang pertama, titik pertama, ketetapan fiqh Islami pada tahap pertama, iaitu semasa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah fiqh Islami tahap pertama pada masa hidup Nabi dan pada masa para sahabat radhiyallahu anhum masih ada. Di para kibar sahabat tu masih ada. Mula bila fiqh Islam ini pada masa Nabi? Dia mula di mana? Dimulai daripada turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula situ. Tu fiqh dah tu. Sebagaimana kita belajar dah dulu di permulaan dulu, fiqh ni iaitu segala hukum tahap turun mari. Secara umumnya termasuk akidah, termasuk syariat dan sebagainya. Jadi itu katakan fiqh secara umumnya. Kalau itu bina di atas takrif itu, fiqh pada masa Nabi itu yang mulanya ialah dimulai turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu baginda berumur 40 tahun dalam Gua Hira. Turunnya ayat mula-mulanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fiqh dah tu. Fiqh dah tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat mula-mula turun, itulah fiqh mula-mula turun sekali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Itu dia. Turun Nabi berumur 40 tahun. Sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam umur apa? 63 tahun. Betul? 63 tahun. Maknanya turun fiqh pada masa Nabi daripada awal hingga akhir makan masa 23 tahun. 23 tahun. Sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dan menuju kepada Ar-Rafiqul A'la Ar-Rafiqul A'la subhanahu wa ta'ala ataupun Allah azza wa jal ialah pada tahun yang ke-11 daripada hijrah. Tahun 11 hijrah adalah Nabi mati. Maka cuang itulah dikatakan cuang fiqh pada masa Nabi. Pada masa itu boleh dikatakan masa kemunculan fiqh Islami ataupun masa tasyri', masa turun hukum-hukum daripada Allah azza wa jalla. Tu. Fiqh pada masa Nabi itu katakan fiqh tasyri'. Fiqh mula tu hukum. Ada gapo hukum mari, ada gapo hukum mari, hukum mari. Tasyri', buat mari hukum, mengeluarkan hukum daripada Allah azza wa jalla. Itu semua tu fiqh belaka dia. Masya-Allah. Itulah gambar kita fiqh Islami pada masa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Titik yang kedua, noktah yang kedua, sumbernya ialah wahyu. Sumber fiqh Islami wahyu. Maknanya sumber dia tempat keluar fiqh Islamnya wahyu pada Allah Taala. Ada apa wahyu teh? Ada apa wahyu teh? Tak ada lain pada tu. Wahyu teh sama ada ayat tu pada dia ataupun wahyu yang sampai Nabi untuk Nabi itu menyapa melalui sunnahnya. Lidah Nabi SAW, ia bukan ayat pada Allah Ta'ala ada. Semua tu wahyu belaka tu. Sebab Nabi wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek, mereka wahyu pada Allah, perintah pada Allah. Sama ada Quran tu sebagai apa dia langsung pada Allah Ta'ala ataupun daripada Nabi yang merupakan sunnah daripada Nabi SAW. Itu juga wahyu Allah. Jadi sumber fiqh Islami pada masa Nabi ialah wahyu. Itu nanti wahyu. Nanti wahyu.
Sumber fiqh Islami pada tahap ini ialah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dua ni, Quran ataupun Sunnah. Itu mudah. Para sahabat tu, fiqhnya Quran Sunnah, Quran hadis. Tak ada dah mengalai. Benda ni Quran ada, benda ni hadis ada dak. Tu dia. Hak asal tu. Tu hak umi benar tu. Hak umi benar tu. Masya-Allah. Bentuk-bentuk wahyu itu turun itu adalah sebagai berikut. Bentuk wahyu pula. Rupa wahyu turun ni adalah sebagai berikut. Satu, semasa Makki, dikatakan Al-Ahdu Makki. Wahyu pada masa Nabi di Mekah telah mana? Fiqh juga tu. Wahyu pada masa Nabi di Mekah. Wahyu pada masa ini ditekan pada dua sudut pokok. Masya-Allah. Fiqh ni, wahyu pada masa Nabi di Mekah tu adalah yang tekan berat dua perkara, dua pokok, dua perkara. Hak ni wahyu tu tekan dua ni, tekan dua perkara ni ya. Tekan dua. Gapo dia? Satu akidah. Masya-Allah. Ya, maknanya masa Mekah 13 tahun duduk Mekah. Ni. Duk terap ni. Satunya terap akidah, tanimi, iaitu memperbaiki akidah manusia yang rusak. Nak beki itu, beki akidah manusia rusak. Memanglah maknanya, coba kita gambar tengok. Dalam masyarakat yang syirik, yang kafir dengan Allah Ta'ala, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, Allah hantar Nabi mari sore, congok mula sore. Dalam keadaan itu. Lepas tu Nabi dakwah berkemar sikit-sikit. Lepas tu kau kemar. Jadi, tujuan besarnya ialah nak beki akidah mereka hak rusak. Rusak apa dia? Macam-macam kerusakan. Maka menyeru manusia untuk beki akidah dan menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan menolakkan ibadat pada berhala dan menyanjungkan manusia dan bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya penuh-penuh dengan syirik. Akidah percaya pada batu, percaya pada berhala, percaya pada apa, minta pada lain pada Taala dan sebagainya. Banyaklah ibadat lain pada Taala. Ia menyanjungkan manusia, ia sanjung manusia, ia akid manusia dan sebagainya, macam-macam. Bersyirik dengan Allah Ta'ala, semua itu merupakan akidah manusia. Fiqh Islami pada masa itu menitik berat dalam bidang akidah. Menitik berat segini. Supaya manusia itu mentauhid pada Allah, klik pada Allah juga. Tanamkan tauhid rububiyah. Sebab itulah ayat Quran turun tu banyak titik berat rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah. Titik berat. Uluhiyah lah yang berat kali. Duduk tukar berat. Rububiyah ni maknanya iktikad atau Tuhan buat alam ini, Tuhan buat manusia, ada Tuhan buat, Tuhan menjadi, Tuhan menghidup, Tuhan wi sakit, Tuhan wi sial, Tuhan wi rezeki. Itu iktikad atau rububiyah. Segala perbuatan Tuhan. Jadi duk fikir itu kerana manusia juga iktikad menggalai. Bukan Tuhan buat, bukan Tuhan uji dak nasib pun maknanya rezeki pun duk pada hatu setan, pada nenek moyang, sakit demam pun nenek moyang wis sembuh sebagainya. Itu iktikad jahiliah dulu tu. Jadi Nabi dah fikir tu, beki tauhid rububiyah dan beki tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah mereka tidak ada uluhiyah pada Taala. Duduk bertahan pada benda lain. Iktikad atau berhala dia boleh menyembuh, berhala dia bagi rezeki dan sebagainya. Iktikad atau benda lain tu apa dia? Menyembuh dan sebagainya. Iktikad kita lagu tu dan minta lain pada Taala, itu panggil syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Tidak beribadat hanya pada Allah. Jadi Nabi ayat Quran turun pada masa tu tekan tu. Tekan rububiyah dan uluhiyah. Dan yang kedua, pembinaan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya besar benda ni. Pembinaan akhlak yang baik. Bina akhlak. Tani akidah, bina akhlak. Akhlak ia dalam masyarakat, dalam sangkum. Ada. Buat baik dengan ibu bapa, buat baik dengan jiran, berjual beli dengan benar, tak bohong, tak gapo, tak menipu, tak gapo, semua tu akhlak belaka tu. Akhlak belaka tu benda
Sama ada hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan manusia lain, hubungan semua tu akhlak. Dia. Jadi fiqh Islami pada masa tu beratkan segi akidah, beratkan segi akhlak. Cuba kita tengok cara Tuhan tu nak bina hamba dia, nak betul hamba dia kena pergi sini. Sebab tu mana kita sekarang pun sepatu, kalau kita nak bina kesangkum kita masyarakat kita, kena betul akidah dulu. Lepas tu betulkan akhlak. Betulkan akhlak. Dia tak ada kata menupu ibadat itu besar ibadat. Tak. Bukan berarti ibadat tak penting, ibadat penting. Tapi kalaulah akhlak tu molek, ibadat yang molek. Ibadat molek. Sebab akhlak tu ialah ibadat. Ibadat ialah akhlak. Ya terkadang manusia tu nampak molek ibadat. Semaya molek tapi bohong. Itu tak pandai, ngah bayar banyak mana bohong ngam nipu tu tak ada tu. Tak ada tu. Semaya dia antara dia dengan Tuhan ya. Tapi menipu bohong ni dengan manusia. Punuh akhlak dalam sangkum. Dan sebagainya. Nampak tu tak? Sebab itulah dalam pembinaan Ahdul Makki pada masa Mekah dulu, ayat turun mari dan sabda Nabi duk titik berat tentang akidah dengan akhlak. Dengan akhlak. Pembinaan akhlak yang baik iaitu menanamkan dasar-dasar akhlak yang baik ke dalam jiwa. Tanya dasar akhlak yang baik dalam jiwa. We pasal sabar, we ikhlas, jangan we ada takabur, jangan sombong, jangan guru nafsi, jangan ada pesing, duk tipu diri, duk perasa diri, rasa diri terlebih, rasa diri tu tinggi pada orang, bangga pada orang, gedebe pada orang. We sifat tu lah. We sifat tu. Sebab tu kalau tengok masya-Allah sungguh. Sena Umar tu dia orang berkai, bayar Islam, tawaduk dan sebagainya. Jadi bila masuk Islam tu, yang masuk dari diri dia molek dah. Jadi inilah menanamkan dasar-dasar akhlak yang mulia ke dalam jiwa dan memerangi akhlak-akhlak yang buruk dan adab rusam nenek moyang mereka yang rusak. Lama mana ada ustaz buat tanak tam, hak buruk-buruk dulu tu buai, tu saya ada. Itulah kita dapati fiqh Islami pada masa Nabi sallallahu dalam wahyu Ahdul Makki duk berat tu. Segi bentuk ibadat apa ni dia tak ada berat lagi. Sebab itulah fardu semaya tu pun akhir dah turun pada masa Mekah tu. Betul? Fardu semaya waktu tu akhir dah. Betul? Duk bina akhlak dengan akidah lama dah, lepas tu barulah fardu semaya. Belum pada tu semaya pagi sekali, petang sekali itu ya, tak ada banyak. Tapi dia bina akidah dengan akhlak ni. Akidah akhlak banyak. Dan moleh ni tak apa, boleh borak lain dia. Masya-Allah. Itu cara Allah SWT membetulkan hamba dia. Adapun hukum-hukum amaliyah, hukum bisnes amali ni, maka tidak dikemukakan kecuali sedikit juga, sikit lah. Hak amali ni sikit lah. Sebab itulah hak semaya pun tak ada banyak, hak zakat pun berumum. Zakat ni pun dia turun dah di Mekah tu, tapi umum. Waktu zakat ayat Mekah tu surau zakat itu, tak ada berat, tak ada royak terlembunya, ana khubanya, ana kamilnya, tak ada royak pakar. Royak kata nak kerbe, akhlak tu, akhlak tadhiyah. Akhlak tu kerbe dalam bentuk kata zakat. Jadi umum itu ya. Sebab tu maknanya segi amaliyah, segi perbuatan tidaklah Ahdul Makki itu memberatkan, tak berat. Adapun hukum-hukum amaliyah maka tidak dikemukakan kecuali sedikit jua dan berada dalam bentuk yang umum pada ghaliknya. Dia umum, ghaliknya umum. Masya-Allah. Baik, itu adalah pada masa Makki. Bila terbentuk dah tani akhlak dah, tani akidah dah 13 tahun di Mekah sampai masa Nabi itu hijrah ke Madinah. Maka itu adalah Ahdul Madani. Ayat wahyu turun segi hak Madani pula. Semasa Madani, Al-Ahdul Madani. Setelah pembinaan akidah telah pun baik dan akhlak telah pun lurus dan mulia, hasil dari pembinaan semasa Makki. Setelah akhlak, akidah pun mulai, akhlak pun mulai masa bina Mekah dulu, dan Nabi terpaksa kena hijrah ke Madinah. Dan telah pun terbentuk sebuah negara bagi orang-orang Islam. Duduk di Madinah terbentuk sebuah negara. Dalam masyarakat baru di Al-Madinah,
dan nyatalah keberhajatan mereka kepada peraturan dan undang-undang untuk pengurusan dalam masyarakat baru ini. Nabi bentuk satu sangkung baru di Madinah ni. Satu negara baru, satu sangkung baru, maka sudah tentu kena ada peraturan, kena ada undang-undang. Bagi semua ni kena datang daripada Allah Taala. Maka di sinilah turun wahyunya. Betul tu, betul ni, betul tu, betul ni sebagainya. Ada. Jadi turun di atas jiwa manusia yang mana dah ada akidah, dah ada akhlak dah. Akidah pun ada molek dah, akhlak pun ada molek dah. Turun ayat hubungnya dengan jual beli pun baik, sangkum pun baik, politik pun baik, itu atas kan mempunyai akhlak-akhlak yang baik dah, maka sudah tentu benda tu boleh jalan dengan baik lah. Jadi bila keadaan lagu tu, maka turunlah wahyu untuk mengaturkan peraturan tersebut. Oleh kerana keberhajatan kuam tongkan masyarakat masa tu nak dah, nak patuh dah, turun ayat untuk nak mengatur kepatuhan hidup tu. Itulah dia maknanya wahyu yang diturunkan di Al-Ahdul Madani. Wahyu yang turun itu ada dalam dua cara. Baiklah, kalau itu wahyu turun pada masa Madani ni ada dua cara dia turun tu. Satunya turunnya wahyu dengan sebab ada sesuatu kejadian, peristiwa yang memerlukan kenyataan hukum daripada Al-Syariat Al-Azbajal. Turun wahyu dengan sebab ada satu kejadian, ada hikkan. Berlaku hikkan, ayat turun mari, royak. Berlaku gapo, ayat turun mari. Masya-Allah, sedap pada masa tu dah. Berlaku gapo, ayat turun mari. So, atau turunnya dengan sebab soalan yang dikemukakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wahyu turun mari sebab soal Nabi. Dia tanya hukum Nabi. Nabi tak tahu hukum. Ayat turun mari. Ayat turun mari. Itu wahyu. Maka turunlah wahyu melalui ayat Al-Quran atau melalui penerangan maknanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikatakan sunnah. Mari wahyu pada Allah sendiri ataupun Allah wahyu ke Nabi supaya Nabi tertakbirkan dengan lidah Nabi sendiri. Tetap hukum itu katakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerangkan hukum dalam peristiwa itu atau untuk menjawabkan soalan yang dikemukakan. Perkara banyak pada hukum, turun ayat ataupun Nabi menyatakan, atau soalan turun ayat jawab soalan itu, ataupun Allah wahyu ke Nabi dalam bentuk Nabi itu sampai sunnah menerangkan sunnah tentang hukum itu. Masya Allah, itu satu cara dia turun wahyu. Yang kedua, turunnya wahyu tanpa ada sesuatu kejadian ataupun peristiwa atau sesuatu soalan, malahan turunnya mengikut kehendak Asy-Syari' Al-Hakim Allah Azza wa Jalla untuk menyatakan menerangkan hukum yang dikehendakinya. Ataupun wahyu turun tak ada sebab gapo. Tak ada sebab hikkan gapo pun tak ada. Orang pun tak ada soal, Tuhan nak royak hukum. Tuhan turun wahyu. Itu dia. Itulah yang fiqhul Islami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada wahyu tu yang diturunkan kepada Nabi dalam Ahdul Makki ataupun Ahdul Madani. Dan keadaan dua-dua tu nyata pada kita. Baiklah, kita dengar sebagai nuktah akhir. Keadaan fiqh pada tahap ini as-nubuwah. Keadaan fiqh kampenju hak fiqh ya duk lagu mana fiqh Islami pada masa Nabi itu. Fiqh lagu mana duk kirianya? Ialah fiqhul wahyu. Fiqhul wahyu yang berbentuk amali waqi'i. Ni. Fiqh pada masa Nabi fiqh waqi'i. Fiqh yang berlaku hak pin kamcing. Berlaku gapo? Hak royak tu. Berlaku gapo royak tu. Apa nak royak hukum, dia kena buat lagu tu. Jadi sing ti petibat cing, hak buat ngoti. Jadi waqi'i ngoti. Bukan nazari ataupun iftiradi ataupun ia agak-agak ataupun dijaka-jaka ke saja. Bukan tak ada. Fiqh pada masa Nabi bukan kata kira kalau hukum lagu tu jadi lagu tu. Kira hukum kalau lagu tu hukum lagu tu. Tak ada. Turun hukum pok tah benda hak berlaku. Nyata benda berlaku. Nyoyak benda buat. Dia. Selalu dah. Itu panggil fiqhul waqi'i dia panggil. Fiqhul waqi'i. Fiqh mengikut kenyataan kuam pencing, mengikut kenyataan sebenar. Dan fiqh itu belum lagi diterwin. Nak kata satu ilmu fiqh tak ada lagi. Babul taharah tak ada. Babul ghusli minal janabah tak ada. Babul wuduk tak ada. Hukum ayat bab wuduk ayat, mismaya lagu tu Nabi nyata. Satu bab tertentu tak ada royak. Itu panggil tidak tadwin. Tidak tersusun, tidak terkumpul. Hukum wahyu. Itu dia.
Belum lagi ditalwin ataupun dikumpul atau disusun dan tidak dibilangnya sebagai satu ilmu yang terasing. Tak kata ilmu fiqh tak ada. Tak ada pada masa Nabi ni saya kata ilmu fiqh, satu ilmu fiqh pada masa Nabi tak ada. Ini. Fiqh umum ialah fiqhul wahyu, fiqhul waqi'i, fiqhul wahyu. Malahan apa yang turun itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hukum Tuhan. Hak Tuhan tu semua tu hukum Tuhan. Tak ada bila kata ini ilmu fiqh, itu ilmu akidah, itu ilmu tauhid. Tak ada. Tak ada bila apa. Tak ada dia tanya apa dak hak tu. Bila nak tanya hukum, tanya benda hak berlaku. Tu hukum ayat benda berlaku tu. Tu dia. Dan syariatnya untuk hamba-hambanya seumumnya. Hukum Tuhan, syariat Allah untuk hamba dia seumumnya tanpa dibeza atau diasing sebagai satu ilmu yang tertentu. Kata satu ilmu khas tak ada lah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita dapat tergambar atau fiqhul islami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia rupanya. Masya-Allah, alhamdulillah, itu katakan fiqhul wahyu mengikut kenyataan semati. Dan insya-Allah akan datang kita akan tengok pula fiqh pada asrul khulafa ar-rasyidin insya-Allah. Hari ini cukup kita setakat ini insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.